Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Doa saya mudah-mudahan kalian semua berada di dalam keadaan yang sihat, berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan sentiasa stay at home insyaAllah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, siri e-kuliah Ramadan 1441 Hijrah telah berlalu dengan jaya. Alhamdulillah, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua para asatizah kita yang sudi menyumbang video kuliah Ramadan, tazkirah serta nasihat-nasihat kebaikan yang bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, selesai sudah siri kuliah Ramadan yang lalu. InsyaAllah bermula Syawal dan seterusnya, insyaAllah saya cuba kongsikan beberapa video panduan kepada sahabat-sahabat untuk menggunakan platform-platform pengajaran dan pembelajaran secara atas talian insyaAllah. Dan insyaAllah pada siri kali ini saya akan mulakan dengan panduan asas untuk kita menguasai Google Form insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan, saya cadangkan kepada tuan-tuan, langkah pertamanya kita menggunakan kita buka Google Chrome. Kita gunakan Google Chrome kerana dia satu ibu lah kita panggil dengan Google Form, iaitu produk di bawah Google. Okey, kemudian kita pergi kepada button aplikasi di sini. Kita ambil Google Drive. Mesti pelik kan, kenapa saya mulakan dengan Google Drive? Sebab bila kita susun Google Form kita secara teratur di dalam satu folder mata pelajaran, kemudian dalam folder mata pelajaran ada pula folder tahun, kemudian dalam folder tahun ada pula folder bidang. Maknanya nanti kalau kita nak cari balik atau kita nak edit atau kita nak ubah sesuai, menjadi lebih mudah berbanding kalau kita buat secara berterabur di dalam kita punya Google Drive. Okey, kemudian bila kita klik kepada Google Drive itu, kita login. Kita guna ID Gmail lah, boleh juga guna ID Gmail yang MOE pun tak ada masalah. Okey, kemudian kita masukkan password, kemudian kita tekan next. Okey, kita akan dibawa kepada paparan Google Drive. Okey, dekat sini tuan-tuan boleh create folder mata pelajaran lah. Macam dekat sini boleh ambil new, ambil folder, dan saya dah create sini folder pendidikan Islam. Okey, dalam folder pendidikan Islam, okey, kita boleh create lagi folder. Ambil new folder, boleh masukkan tahun berapa yang kita ajar. Macam sini saya ambil contoh tahun 2. Okey, dalam tahun 2 kita boleh create lagi new, ambil folder, kita create, kita boleh letak bidang, nama bidang. Macam sini saya letak Jawi. InsyaAllah hari ini kita cuba kongsi cara nak bina kuis untuk pelajaran Jawi tahun 2. Kita buka, kemudian kita klik dekat button new. Sekarang kita dah nak mula buat Google Form dalam bentuk kuis. Okey, more, kita ambil Google Form, kita ambil blank form. Okey, mungkin ada persoalan di kalangan sahabat, kenapa baru sekarang saya sempat buat tutorial ni? Sebab ketika bulan Ramadan saya fokus kepada siri e-kuliah. Jadi untuk selepas raya ni kita akan masuk tutorial insyaAllah, akan disusuli dengan tutorial ilmiah yang lain insyaAllah. Doakan moga kita diberi kekuatan untuk meneruskan siri yang sangat bermanfaat ini insyaAllah. Okey, sekarang kita dah nampak paparan utama Google Form. Tiba masa untuk kita set dia sebagai satu set quiz. Okey, yang pertama kita pergi ke button setting sini, atau macam icon gear ni. Kita klik situ, ada 3 tab, general, presentation dan quizzes. Okey, untuk general ini kita boleh collect email murid jika kita nak, tapi bagi saya untuk set tahun 2 ni tak perlu kot. Okey, kita terus klik yang bawah ini, see summary chart and take response. Yang ni kalau murid dah siap menjawab dan hantar kepada kita, dia boleh tengok terus berapa markah dia dapat, berapa salah, berapa betul. Dekat presentation kita tik dekat show progress. Yang ni nak menunjukkan berapa persen murid dah menjawab. Kemudian dekat show link to submit another response, kita untikkan dia. Okey, dekat confirmation message ini kita boleh letak ucapan penghargaan kepada murid. Contoh saya letak sini, terima kasih, jawapan anda telah diterima. Okey, kemudian kita pergi dekat tab quizzes.
pastikan kita enable ni, make this a quiz. Okey, kemudian tekan save. Okey, selesai setting untuk template ataupun set quiz. Sekarang kita tiba masa untuk kita mula edit kita punya set soalan kita. Yang pertama kita letak tajuk. Contoh saya letak sini, jauhi perkataan 3 suku kata. Dekat description ini kita boleh letaklah arahan ataupun panduan. Saya letak sini, sila isi maklumat anda, sebab dekat yang section yang pertama ni saya nak minta tentang maklumat murid. Okey, tapi sebelum tu kita perhatikan kat atas ni dia ada naik untitled form. Okey, untitled ni kalau kita nak type boleh, ataupun dia kita nak bagi sistem duplicate daripada tajuk ni pun boleh. Just klik sahaja. Nampak dia dah duplicate. Okey, kita balik pada soalan yang pertama kita nak nama murid. Kita letak nama murid. Okey, kemudian bentuk jawapan yang kita nak boleh pilih. Ada banyak kat sini. Ada short answer, paragraph, multiple choice, chessboard, drop down, macam-macam lagi lah. Boleh file upload pun ada. Tapi untuk file upload ni kita mesti set email murid. Murid kena isi email dia, baru dia boleh dibenarkan untuk muat naik file. Okey, tak apa, kita ambil short answer. Okey, dekat button required ni kita kena enable. Kenapa? Supaya soalan ni murid mesti jawab sebelum dia pergi ke next page ataupun next section untuk soalan nanti. Okey, dekat sini kemudian kita nak nama murid dah ada, kita nak kelas. Kita boleh tekan duplicate ataupun boleh klik dekat button plus ini, add question. Bagi saya suka lebih pilih yang duplicate ni sebab lebih mudah. Okey, kita letak sekarang kelas. Okey, dekat kelas ini mungkin murid tahun 2 ada lebih daripada satu kelas, jadi kita pilih multiple choice. Okey, dekat sini kita boleh letak contoh kelas 2 Abu Bakar, kemudian 2 Umar, 2 Osman. Okey, pun sama dekat sini kita enablekan button required. Okey, selesai untuk bahagian maklumat murid. Okey, sekarang kita nak buat section baru, iaitu berkaitan dengan soalan jawi kita. Okey, kita pergi dekat sini, add section. Okey, dekat sini untitled section ini kita boleh duplicate balik ataupun copy balik tajuk di atas sini. Kemudian description ini kita boleh letak sila jawab semua soalan di bawah. Okey. Okey, nanti kita akan preview, kita akan nampaklah lebih jelas bagaimana bentuk paparan quiz kita ini. Okey, kita klik dekat add question. Okey, kita boleh letak soalan yang pertama. Okey, dekat sini saya nak cepat masa untuk tutorial ini, jadi saya dah type soalan saya siap dalam notepad. Jadi sekarang kita tinggal copy dan paste. Okey, ini pilihan jawapan. Okey, dekat kalau yang ni saya pilih jawapan murid berbentuk multiple choice sebab saya nak bagi ada pilihan ABC. Okey, jawapan A peguam, B, C. Okey, kalau sahabat-sahabat perhatikan dekat sini kita kena mark macam tadi required, maknanya kita nak murid mesti jawab soalan ini. Kemudian dekat sini answer key, yang ni tolong bagi perhatian. Dekat sini kita kena mark jawapan yang betul. Sini peguam betul. Kemudian dekat add answer feedback ini kita boleh tambah komen lah. Contoh kalau incorrect answer, kalau murid salah jawab, kita boleh komen maaf, sila cuba lagi. Kalau jawapan yang betul, kita boleh komen tahniah. Contoh. Okey, kemudian tekan save dan kita bagi markah satu soalan ni. Untuk soalan pertama ni 2 markah, kita tekan done. Okey, selesai soalan yang pertama. Sahabat-sahabat boleh tambahlah berapa soalan yang nak. Macam kat sini insya-Allah saya akan tambah jadi 5 soalan sebagai contoh panduan kepada kita. Okey, untuk soalan yang kedua saya duplicate juga sebab nak mudah. Okey, masuk soalan yang kedua, paste. Okey. Kelebihan sahabat-sahabat jika soalan ini kita sendiri yang create, mana kita boleh modify, kita boleh apa lagi, kita boleh ubah sesuai ikut
keperluan kita berbanding kalau kita sekadar share set soalan daripada orang lain. Okey, sekadar itu. Kita selesai, soalan kita ada 5, betul lah, ada 5. Sekarang kita nak set spreadsheet untuk keseluruhan jawapan murid yang kita akan terima nanti. Selepas murid isi, akan ada satu file macam Excel. Dalam tu dikumpulkan semua jawapan yang murid jawab. Okey, kita cuma pergi dekat tab respond, pergi dekat create spreadsheet icon ini, kita klik situ, dan dia dah automatic dah. Dia akan salin tajuk sini sama macam tajuk Google Form kita ataupun quiz kita. Kita cuma klik create. Okey, bila kita klik create, dekat mana dia simpan? Dia simpan dalam folder Jawi kita dalam Google Drive tadi. Inilah kelebihan kenapa saya guide sahabat-sahabat supaya create Google Form melalui Google Drive. Senang kalau kita nak trace ataupun nak edit atau kita nak ubah sesuai. Okey. Okey. Apabila murid menjawab nanti, semua jawapan murid akan dikumpulkan di sini secara automatik dan kita boleh print atau dan boleh simpan sebagai evidence. Okey, ini saya close. Okey, begitu juga dekat tab respond ini, apabila murid menjawab akan keluar analisis ringkas daripada Google. Maknanya kita tak perlu buat analisis manual, automatic. Okey, jadi kita try. Okey, sebelum tu kita cantikkan sikit Google Form kita dengan pergi dekat customize theme. Dekat sini kita boleh pilih header untuk set soalan kita. Header ni apa dia? Dah disediakan template dia oleh pihak Google sendiri. Macam dekat sini saya pilih satu contoh. Di sini kita klik insert. Okey, kemudian kalau sahabat-sahabat perasan, kita punya theme ni dah berubah. Dia baca daripada header ni, tapi tak ada masalah, boleh ubah lagi. Okey, itu sebagai contoh lah, nanti boleh explore sendiri. Okey, selesai soalan kita dan kita boleh klik dekat ikon preview ini untuk kita tengok macam mana penampilan soalan kuis kita. Dah ada pun. Yang ni kita panggil section yang pertama. Contoh saya cuba isi Muhammad kelas 2 Abu Bakar. Kita tekan next. Okey, dekat sini contoh perkataan peguam. Okey, tentera. Kita cuba jawab, nanti kita tengok dekat analisis dia naik macam mana. Nelayan. Kita cuba satu salah. Okey, kita cuba perahu. Kemudian kita submit. Kalau perasan, nampak ni, terima kasih, jawapan anda telah diterima. Ini kita set tadi yang dekat general, dekat presentation. Okey, sekarang kita boleh view score. 8/10 sebab tadi kita test satu soalan salah. Murid boleh tengok terus, boleh check terus. Ibu apa pun boleh tengok, oh ada soalan yang salah. Jadi boleh ulang kaji balik dengan anak-anak. Okey, kalau kita perhatikan selepas saya cuba menjawab satu tadi, dekat respon ni dah ada nombor 1. Maknanya kita dah try tadi. Okey, kita tengok. Ni yang saya kata analisis ringkas yang disediakan oleh Google, automatic. Ni daripada murid daripada kelas 2 Abu Bakar. Ni analisis item. Okey, selesai. Okey, selesai set soalan mudah ini. Bagaimana kita nak share dengan murid? Okey, kita klik dekat button send. Okey, dekat sini ada 3 tab. Yang pertama kita boleh share melalui email, yang kedua melalui URL, dan yang ketiga melalui embed. Okey, untuk tutorial kali ini saya prefer kita guna share link. Kalau kita perhatikan ni, link dia panjang kan? Klik dekat shorten URL untuk memendekkannya. Atau kalau nak customize lagi, contoh kita nak customize URL tu dengan nama yang mudah. Contoh Jawi perkataan 3 suku kata. Kita boleh guna platform lain. Guna macam saya selalu guna bit.ly. Okey, dekat sana kita boleh custom. Tak apa, yang tu insya-Allah saya akan kongsikan pada siri yang akan datang insya-Allah. Okey, kita copy link ini. Tekan copy dan kita boleh share di mana-mana platform lah, tak kira Telegram group, WhatsApp group yang ada murid kita, ataupun kita boleh boleh paste dalam Google Classroom, tak ada masalah. Yang tu pun insya-Allah saya akan kongsikan pada siri-siri akan datang insya-Allah. Doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita semua insya-Allah. Sekian sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.